أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini kita akan sama-sama bersama dengan tokoh yang tidak asing lagi di bumi Malaysia. Kita kenal beliau sebagai seorang pendakwah yang banyak menulis, banyak berkongsi di media sosial ataupun di kuliah-kuliah sama ada di masjid ataupun di surau ataupun di kaca televisyen, iaitu kita akan bersama Datuk Dr. Abdul Basit, seorang tokoh yang saya kira tidak asing lagi dalam dunia dakwah Malaysia. Di mana pada hari ini kita akan bersama dengan Datuk membincangkan tadabbur Al-Quran daripada surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, iaitu Datuk akan berkongsi bersama dengan kita berkenaan dengan bagaimana untuk membina jiwa kesukarelawan dalam diri kita nanti insya-Allah. Sebelum itu, saya meminta kepada para hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian untuk panjang-panjangkan link ataupun share di mana-mana platform yang kita ada, di Facebook ataupun di YouTube ataupun di grup keluarga kita, grup rakan kerja kita, supaya manfaat ini dapat disebarluaskan dan dapat dipanjangkan agar kita punya Ramadan ini lebih bermakna dan diisi dengan penambahan ilmu insya-Allah. Jadi sebelum saya menyerahkan mikrofon ataupun kita punya slot ni kepada Datuk Doktor yang sudah bersedia, saya kira saya ingin mewawarkan kepada para hadirin agar mari kita sama-sama untuk memberikan sumbangan kepada projek Syria Care yang bekerjasama dengan Tadabbur Center, di mana Tadabbur Center berperanan sebagai platform untuk mengutip dana ataupun mendapatkan dana daripada para hadirin agar dana-dana itu dapat disumbangkan untuk membeli pack makanan ataupun pack iftar sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang berada di Syria nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan bersama dengan Datuk Doktor insya-Allah. Jadi saya kira Datuk pun sudah bersedia. Silakan Datuk. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang dihormati Saudara Ustaz Akram selaku moderator, para pimpinan di Tadabbur Center, Muslimin dan Muslimat, para peserta, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 24 Ramadan 1443 bersamaan dengan 26 April 2022. Kita dapat bersama dalam majlis ilmu bicara tadabbur ayat yang menyentuh tentang ta'awun, kerja-kerja tolong-menolong, kerja kebajikan, membina jiwa sukarelawan berdasarkan ayat surah Al-Ma'idah ayat 2 yang akan kita baca nanti insya-Allah. Sebelum tu saya minta supaya saudara Akram cerita sikit macam mana format ni. Adakah kita buat dua ataupun ceramah je macam cakap seorang ke, macam mana dia punya format? Silakan Akram. InsyaAllah kita akan bersama slot Merabi ini, kita akan jemput Datuk untuk memberikan perkongsian selama 1 jam nanti insyaAllah.
Ya, dia tidak ada soal jawab ni. Tak ada soal jawab, betul. Baik, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita bila sebut tentang tadabbur Al-Quran, saya minta kepada para jemaah buka Al-Quran. Kita buka Quran. Biasa kita pagi-pagi selepas subuh, pukul 6.30 lebih kurang, kita akan baca tafsir pimpinan Ar-Rahman. Hari ini kita cuba tengok dalam tafsir surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah, di mana surah ini menyebut tentang kisah hidangan yang turun dari langit, yang diminta oleh puak-puak Bani Israel. Surah yang kelima. Dan dalam ayat yang kita nak, kita fokus pada ayat kita saja. Jemaah yang dah bersedia tu boleh buka Quran surah Al-Ma'idah di awal surah. Ayat 1 dengan ayat 2. Sebelum kita sampai ke tajuk kita ni. Tajuk yang kita nak ni iaitulah di ujung ayat 2. Hujung ayat 2. Di mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Maknanya kita orang beriman ni mesti menunai janji. Ini di antara arahan Allah Azza wa Jalla kepada kita di permulaan surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ni akan sebut cerita tentang Bani Israel. Di antara perangai buruk mereka iaitulah Ahlul Kitab ini iaitu tak tunai janji ataupun tidak patuh kepada perjanjian. Jadi kamu orang beriman, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tiru perangai puak-puak yang tak jadi tu. Yang perangai yang tak betul tu, jangan tiru. Sebab kalau kita tiru bermakna kita tidak mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sepatutnya. Maka disebut uhillat lakum bahimatul an'am, hayawan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah, sesungguhnya Allah tetap menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dikehendaki. Cerita ni cerita tentang haji. Cerita tentang haji. Orang haji tidak dibenarkan memburu hayawan. Orang haji tidak dibenarkan berburu hayawan. Tak kiralah arnak ke burung merpati ke, bila kita dah berihram, maka dilarang daripada menyentuh hayawan-hayawan itu. Kalau hayawan tu mari duk merengek tepi kaki kita pun, tidak dibenarkan sama sekali kita usik dia. Tak boleh sentuh dia. Kalau sentuh dia bermakna kamu telah melanggar salah satu daripada larangan ihram. Dan kita kena kafarah ataupun kena bayar denda atau bayar dam. Jadi kita kena belajarlah ilmu tentang perkara ini. Kalau tidak, kita akan jadi manusia yang langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Kecuali hayawan-hayawan bahimatul an'am, hayawan ternakan yang kita nak makan, tak apa, walaupun dalam ihram boleh sembelih ya, kambing, sembelih unta, tak ada masalah. Baik, itu bukan tajuk kita nak fokus ke ujung ayat 2. Cuma orang panggil sinopsis biar kita tahu permulaan ayat ataupun dia panggil munasabatul ayat, rabt bainal ayat. Kemudian ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram walal hadiya walal qalaida wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah Azza wa Jalla. Jadi bila Allah Ta'ala tetapkan sesuatu perkara, jangan langgar. Di antara kaitan ayat ini dengan amalan haji cukup besar.
Sebab bila kita berniat ihram, nawaitul hajja labbaika hajjan labbaika umratan, pada ketika itu bermula satu episod baru, iaitulah larangan ihram yang ada di hadapan kita tu ada 13 atau beberapa belah perkara mengikut huraian para ulama tafsir, ulama fiqh. Ada kata 13 perkara yang tak boleh. Salah satu daripadanya tak boleh memburu haiwan. Walas syahrul haram, dan jangan kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Bulan haram di antara bulan yang tidak dibenarkan berperang pada awalnya. Panjang pula cerita dia. Dia panggil dalam Islam ni ada 4 bulan, nama dia Ashhurul Hurum, bulan haram. Kita bila kita belajar tentang haram ni, dia ada terlibat dengan 2 perkara. Satu dia panggil Ashhurul Hajj, bulan haji. Bulan haji itu bermula daripada awal bulan Syawal, Zulqa'dah, sampai kepada 10 awal Zulhijjah. Itu dia panggil Ashhurul Hajj, bulan haji. Makna bulan orang boleh berniat mengerjakan haji. Bukan makna tamat dah haji, belum tamat. Kita baru selesai daripada wukuf di Arafah. Jadi hari raya tu, hari 10 Zulhijjah, banyak kerja-kerja haji yang kita nak buat. Satu lagi dia panggil bulan haram. Bulan haram ni makna bulan yang tak boleh berperang, tak boleh melakukan benda-benda yang tidak baik. Sebab semua bulan tak boleh lakukan benda tak baik. Tapi dalam bulan haram tu lagi besar dia punya kesalahan. Walal hadiya walal qala'ida. Dan jangan mengganggu hadiyu. Hadiyu ni hayawan yang telah diletak tanda untuk disembelih di Mekah. Itu dia panggil hadiyu. Kita jarang guna hadiyu, kita guna dam. Oh, ini korban, ini kambing dam. Unta untuk dam. Tapi hadiyu tu sebenarnya sudah masuk di bawah kategori itu. Walal qala'id, yakni hayawan-hayawan korban yang diberi tanda. Biasanya orang nak pergi Mekah ni, dia letak tanda dah di unta dia ke kambing yang dia bawa tu supaya untuk disembelih di Mekah. Wala aminal baitul haram, dan jangan juga mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullahil Haram. Mereka mencari kurniaan dari keredaan Allah Azza wa Jalla. Yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Allah kata wa iza halaltum fastadu. Apabila selesai daripada ihram, pergilah berburu, tapi jangan dalam tanah haram. Tanah haram tidak dibenarkan memburu juga. Tak boleh kita tangkap hayawan-hayawan perbuan dalam tanah haram. Sebagaimana yang telah disebut oleh dalam tanah haram ni. Ada satu buku yang saya usahakan, nama dia Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Dalam kitab ni kita tulis sejarah Mekah dan juga hukum yang berkait dengan tanah haram. Berkait dengan tanah haram. Menariklah, cantiklah. Ada kembar dia lagi. Kembar dia nama dia Madinah Munawwarah. Kelebihan dan Sejarah. Ini untuk orang yang nak pergi umrah, nak pergi haji. Saya syorkanlah baca buku tu. Oh, dia kata kempen buku dia sendiri. Kita nak bagi tahu ya, ilmu yang kita nak sampaikan. Bukan soal nak mengempen. Baik, kita terus lagi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Allah kata dan jangan juga mengganggu, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum. Ini ayat ni satu kaedah besar dia panggil ni. Kebencian kita kepada satu kaum kerana mereka menghalangmu dari Masjidil Haram, menolongmu, mendorong kamu melakukan perkara yang melampaui batas kepada mereka. Mana oleh kerana orang ni buat tak baik kita pun lawan dia. Kita buat tak baik juga pada dia. Tak. Macam kita sekarang. Orang buat tak baik pada kita. Kita pun lawan dia. Tak? Dia troll kita, kita troll dia. Pergi korek dia punya peribadi kat mana, apa yang dia buat, apa pergerakan dia. Kita kata tak payahlah.
Kalau orang lain buat perangai itu, tapi bukan kita sebagai orang yang mencintai kedamaian, mencintai Al-Quran, mencintai sunnah, itu bukan perangai kita. Sebab itu, bila ada orang troll, orang cuba nak bongkarkan keburukan orang, kita yang mencintai Al-Quran jangan masuk campur. Hak peribadi orang, hak dosa orang, jangan kita masuk campur. Kita serahlah dia kepada Allah Azza wa Jalla untuk menilainya. Tapi kita manusia, kita tengok. Jangan duk jadi pengkorek kepada rahsia orang, jangan. Dan yang menyebabkan kita tidak berlaku adil sebab kita tak suka dengan dia. Sekarang ni yang jadi huru-hara dunia hari ni sebab ini. Sebab bila orang dia tak suka, dia buat macam-macam dia punya ulasan, buat macam-macam dia punya huraian. Dia kata kita macam-macam, ambil gambar-gambar poster dipangkah dengan tulisan-tulisan yang cukup memburukkan, ataupun buat senarai-senarai. Kita kata orang buat senarai, kita jangan buat senarai. Baik, baru sampai ke tajuk kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Allah ajar kepada kita supaya kita melakukan tolong menolong di atas takwa dan kebajikan. Kebajikan al-bir wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sekali kamu tolong membantu bekerja sama MOU dalam perkara-perkara yang membawa permusuhan dan juga membawa berdosa dan permusuhan. Jangan sekali-kali. Wattaqullah. Allah kata dalam menilai sesuatu, dalam membuat keputusan sesuatu, kita letaklah takwa kita kepada Allah, itu nombor satu. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat dahsyat dia punya hukuman. Baik, pada jemaah sekalian, itu ayat yang kita nak bincangkan. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita supaya tolong-menolong di dalam melakukan kebaikan. Jangan sekali-kali tolong-menolong dalam perkara maksiat dan permusuhan. Maknanya kita sebagai seorang Muslim, itulah agenda besarnya kita buat kerja, boleh membantu orang, boleh tolong orang, boleh bantu, boleh tolong orang, apa saja yang kita boleh buat, maka kita buatlah. Apa saja yang kita boleh lakukan, yang kebaik-baik kita buat. Jadi timbullah sekarang ni, daripada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini, timbullah suatu tajuk membina jiwa sukarelawan berdasarkan ayat wa ta'awanu ini. Jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian. Bagi kita sangat penting, sangat mustahak dalam kita bekerja sama, berta'awun dalam perkara-perkara kebajikan. Sebab kita jangan nampak dunia ni kecil saja, tidak. Bila kita kata kita nak jadi orang baik, nak beragama ni, kita duduk bincang tentang solat, zikir, nak pergi masjid, nak ngaji Quran saja. Tapi kita juga kena langsung perjalanan rehlah kita itu bagaimana juga nak menyelamatkan manusia daripada sesat, daripada syirik, daripada kesesatan, menyelamatkan manusia juga daripada kesusahan, bala bencana dan sebagainya. Kita mengatakan itu di antara kewajipan yang patut kita perbincangkan. Sama juga dalam bab dosa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Mu jangan tolong-menolong, bantu-bantu untuk dosa dan permusuhan. Jadi kalau tengok orang nak kelahi, kita jangan pergi sokong sama. Tengok orang buat poster, pangkal, senarai-senarai, jangan kita tulis share sama. Kita kata ini semua perbuatan yang tidak baik. Ini perbuatan yang mempecah belahkan masyarakat, perbuatan yang menimbulkan perpecahan. Kita mengatakan la, tidak sama sekali. Jadi kita ingat, oh aku ni tak buat dosa. Bila tak pergi disko, tak pergi tempat maksiat, tak pergi tempat pelacuran, tak pergi tempat benda-benda yang maksiat. Tapi kita lupa, ada lagi maksiat yang terkandung dalam jiwa kita, dia panggil ma'asi al-batinah, maksiat yang batin,
maksiat yang tersembunyi, yang kita rasa kita baik, rupanya tidaklah baik. Anda teringat kepada kata-kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Para jemaah ingat, kata-kata Umar bin Aziz ini cukup besar. Dia kata, adrakna salaf. Kami dapati ulama-ulama salafus salih di kalangan sahabat. Wahum la yarawna al-ibadah fil saum wala fil salah faqat. Mereka tidak mendefinisikan ibadat itu sekadar puasa, ibadat itu je ibadat. Salat itu je ibadat. Walakin fil kaffi an a'radin nas. Mereka juga mengatakan ibadat itu apabila kita menahan diri daripada masuk campur menghina peribadi orang. Ni kita takut hari ni. Kita duduk atas masjid, iktikaf siang malam. Tapi mulut tak habis-habis duk cerita orang. Tangan tak habis-habis duk teru orang. Hati bergelumang dengan dosa dan maksiat. Dengan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Takabur, riya, istihza, menghina orang, rasa diri sempurna dan sebagainya. Kata Umar, faqaimul lail wa saimun nahar. Orang yang berdiri pada waktu malam, berpuasa pada siang hari, illam yahfaz lisanah. Andainya mereka tidak menjaga lidah, aflasa yaumal qiyamah. Orang itu tetap menjadi muflis pada hari kiamat. Allahu Akbar. Kita kata ini yang kita takut pada jemaah sekalian. Jadi kita kena letak ta'awun dalam semua perkara. Ta'awun dalam semua perkara. Hari ini kita nak tengok sahabat-sahabat kita, saudara-saudara Islam kita, duduk di mana? Duduk di bumi Syam, bumi Syria. Tadi sekejap ada ditayangkan gambar, di Syria. Ada juga sahabat lain pula pergi ke mana? Pergi ke Palestin. Semua itu Syria itu semua dia panggil Syam, tapi sekarang ini telah dipisahkan oleh penjajah, kita ambil nama negeri, nama negara. Asalnya kalau kata rihlatus kepada Syam, Syam tu Palestin, Syria, termasuk Jordan, Lebanon sekarang ni. Tapi biarlah, dah geografi telah berubah. Masing-masing negeri ada sempadan. Kita mengatakan ada yang pergi Syria, ada yang ke Palestin. Palestin pula ada yang ke Al-Quds dan ada yang pergi ke Gaza. Dia kata Gaza dengan Quds semua Palestin, betul. Tapi nak masuk dekat-dekat tu bukan senang. Sebab itulah kalau kata orang pergi melawat Masjid Aqsa, kalau dia kata dia nak pergi ke Gaza, itu lain macam. Jadi kita kena peka dengan suasana. Ada yang pergi ke Yaman. Dia tengok di Yaman. Baru ni sahabat-sahabat kita pergi ke Ma'rib di Yaman. Tengok kesusahan di kawasan itu, dia buka tabung situ. Ada sahabat kita pergi ke Rohingya. Pergi tengok sahabat-sahabat di sana. Yang penting kalau kita nak namakan di atas dunia ni, nama-nama tempat-tempat orang susah, orang yang memerlukan bantuan cukup banyak. Dan para jemaah jangan lupa, kita dah sebut nama orang. Tak, baru ni PKP pun, ada juga bendera putih naik di tempat kita. Kita mengatakan jangan lupa di tempat sendiri. Sebab itulah bagi anak suka NGO kita ni, walaupun kita fokus keluar negara, tapi jangan lupa dalam negara. Jangan lupa dalam negara. Sebab itu Nabi SAW sendiri dalam hadis Nabi kata, ibda' biman ta'ul. Kamu mula dengan orang yang di bawah tanggungan kamu. Kita mula dengan orang dekat. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, tidak benar-benar beriman seorang itu. Dia tidur dalam kekenyangan, jiran di sebelah rumah dia kelaparan. Jangan pergi hintai yang jauh-jauh je. Sahabat-sahabat kita dalam NGO, jangan kita yang berta'awun di sana sini. Jangan lupa orang-orang yang dekat dengan kita. Sama juga kepada para penyumbang. Kita kadang-kadang hantar sana sini. Semua tabung antara bangsa kita masuk. Kecuali tabung makcik-makcik, mak saudara kita, pupu-pupu kita di kampung. Taklah sampai tabung mereka. Kita kata jangan lupa menabung kita untuk keluarga yang terdekat. Menabung kita untuk masyarakat kita. Menabung kita kepada peringkat antarabangsa. Nata'awan fi jami'il majal. Kita bekerja sama dalam semua tempat.
Kita kata ini peranan kita, para jemaah sekalian. Sebab apa? Sebab kalau kita ambil separuh, kita jadi satu kepincangan yang berat. Karena itulah dikatakan innahu min sunanillah fil kaun. Telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla dalam dunia alam ini, berbeza-bezanya kemampuan kedrat manusia. Berbeza-beza. Dan keperluan mereka juga berbeza-beza. Tapi dengan kita bersatu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita buat ini, maka insya-Allah sebagaimana kata para ulama, dengan kita bersatu kita akan jadi kuat. Kesatuan kita wahdatul ummah. Dan kalau kita orang panggil tenaga-tenaga yang ada itu disatukan. Jangan pergi macam musim banjir. Musim banjir ni di antara saya ni cakap atas dasar pengalaman saya sendiri, 24 Disember 2014 di pondok saya ni, yang gambar kat belakang saya ni, tuan-tuan boleh nampak, air banjir naik rumah yang saya cakap sekarang ni sampai ke bumbung. Itulah dia punya masjid saya, seling kapur masjid tu runtuh. Nak kita air dalam. Jadi bila kita tidak satukan tenaga, masing-masing bergerak sendiri tanpa kesatuan, tanpa organisasi, tanpa orang panggil ta'awun di antara kita, ta'awun orang luar dengan NGO tempatan, dan juga sama-sama NGO di luar datang. Maka kita tengok lambakan timbunan makanan, timbunan pakaian, banyak sekali. Jadi itu kita pengalaman-pengalaman itu perlu kita belajar untuk supaya perkara yang sama tidak berulang, insya-Allah. Dan anda tengok sekarang pun kita sudah pun ada organisasi yang baik dan masing-masing telah buat satu perkara yang cukup menarik. Bila sebut tentang gerak kerja dalam sukarelawan, para jemaah sekalian, saya teringat kepada satu kisah yang disebutkan oleh para ulama, contohnya Al-Imam Az-Zahabi menukilkan dalam kitabnya Siyar A'lam Nubala, dia kata seorang abid, tanda nama dia, abid ni nama dia Abdullah Al-Umari. Seorang ahli yang abid, seorang ahli ibadat. Dia ni kuat ibadat. Dia tengok Imam Malik ni, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Dia tengok, dia kata Malik ni kuat sungguh. Ceramah, kuliah, duk mengajar. Bila dia bersuluk, bila dia beribadat secara khusus, dia pun tulis surat kepada Imam Malik. Dia kata Imam Malik, mengajak Imam Malik untuk menyendiri dan beribadat serta beramal. Apa respon Malik kepada Al-Umari? Imam Malik jawab dengan berkata, Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah SWT telah membahagikan kerja-kerja kita ni, amalan-amalan kita, seperti mana Allah Ta'ala membahagikan rezeki-rezeki kita. Ada orang yang Masya Allah rezeki dia di daratan. Dia keluar, dia bawa cangkul ke, bawa pancing ke, Masya Allah balik tengah hari, cukup untuk makan minum keluarga dia pada hari itu. Ada orang yang pergi pasar, bawa apa saja yang dia bawa, semuanya balik kosong tangan. Mana laku barang-barang dia. Jadi itu dipanggil rezeki berbeza-beza. Ada orang rezeki datang melalui sawah, bendang, bukit bukau, panjak pokok ambil madu. Kalau kita nak senarai ke panjang pula cerita kita. Yang pentingnya setiap orang tu ada lorong dia tersendiri. Maka Imam Malik kata, rahimahullah, Allah Ta'ala bahagikan amalan kita ni seperti Allah Ta'ala bagi rezeki. Mungkin seorang itu dibuka pintu amalannya melalui solat. Banyak dia solat sunat. Bak solat sunat kamu jangan cabar dia. Waktu tarawih pun 23, 20 rakaat full. Tak lari tengah jalan. Waktu tahajud. Mari pula pakcik ni. Masya Allah, tabarakallah. Ada. Ada apa ibadat, ada muncul dia.
Tapi kalau tabung derma lalu depan dia, dia senyum je. Orang tanya ke pakcik, kenapa senyum? Dia tengok tabung. Dia kata senyum pun sedekah dah. Ha. Senyum pun sedekah. Jadi aku sedekah dengan senyum lah. Duit dia sayang nak masuk, nak bayar duit. Allahu Akbar. Ha. Jadi kita kata ini satu perbuatan yang tidak betul. Yalah senyum-senyum lah. Tapi jangan senyum ke tabung. Senyum ke orang tak apalah. Jadi ada orang yang Masya Allah kuat solat tapi dia puasa sunat tak ada. Macam ada pula yang dibuka pintu jihad, yang ada yang suka bersedekah tapi tak banyak puasa. Sedekah dia, puasa tak. Ni ada orang ni, orang hebat-hebat ni. Dalam masyarakat ni ada. Kalau kita jumpa dia, bang, kita nak buat projek gini-gini ni. Nak pergi bantu orang sana. Nak masuk pendalaman kampung orang asli ke contohnya. Dia tanya lalu, berapa bajet dik? Oh, berapa bajet selalu tanya. Tak banyak bang, projek kali ni kita nak 10,000 je. 5,000 makanan, 5,000 lagi peralatan lain-lain yang kita nak bawa, termasuk duit minyak. Oh, bagi selalu. Tak apalah, abang bagi separuh contohnya. Tapi kalau awak bisik ni, bang, malam ni kita pergi kuliah bang. Allahu Akbar. Hai, aku bukan tak nak pergi tapi sakit pinggang. Macam-macam dia punya. Sejuta alasan dia cari untuk tidak pergi masjid. Ada orang perangai lagu tu. Ada yang duduk masjid pagi-pagi, ada juga. Tapi bila kita ajak pergi derma, alah, merah seperti telinga lalu. Allah, banyak masalah. Anak nak buku sekolah lagi. Ni nak buka sekolah dah ni. Anak lagi ada lagi. Walau anak dia besar belaka dah. Tapi nak bakhir dia tu macam-macam. Ada orang kuat. Malik kata apa? Ada yang suka bersedekah, tak banyak puasa. Manakala yang lain pula dibuka pintu jihad baginya, tapi tak banyak solat sunat. Kata-kata, cuma Imam Malik kata, ada pun mempelajari ilmu dan menyebarkannya merupakan sebaik-baik amal kebaikan, maka aku redha dengan apa yang aku lakukan ini, bukannya tidak ada dalam apa yang Tuhan lakukan. Aku berharap agar kita berdua berada di atas jalan kebaikan dan kebajikan. Malik tak kritik kawan tu, dia kata tak apalah, aku redha dengan kerja aku menyampaikan ilmu. Tapi bukan makna aku menyampaikan ilmu tak ibadat juga. Cuma aku tidak masyhur dengan al-abid. Sebab Imam Malik sentiasa muncul di masjid. Dan setiap kali kemunculan dia diikuti oleh ramai murid-murid dia yang datang belajar. Jadi kita kata, apa yang saya nak sampaikan kepada para jemaah sekalian, para sukarelawan, maknanya kita ni Allah Ta'ala beri pelbagai medium ataupun medan yang banyak. Ada orang fokus dia, pendalamannya je. Off-road, dia panggil ada. Tengok kereta dia kan, Masya Allah. Dia punya kereta 4x4 tu, dia panggil kuda perang. Kejap-kejap dia tulis iklan. Siapa dia nak tukar tayar kuda perang aku ni, habis bunga dah. Dah masuk hutan. Jalan-jalan yang licin, yang berliku. Kita tengok nak masuk sekali pun, sekali setahun kita nak pergi ikut NGO ni pun, fikir 4 kali. Fikir dulu. Cek dulu, tarikh kita nak pergi tu jangan hari hujan. Nanti lekat dalam hutan. Dia orang ni hujan ke panas terus je masuk. Jalan dia lekat, dia tidur dalam hutan. Kita kata jazahumullahu khairah. Jazahumullahu khairah. Ada orang kerja dia masak makanan. Bagi. Dia panggil gelandangan pun bagi orang tu. Kita kata ke tuan-tuan, kalau nak bagi pilihlah juga. Nak cari orang solat, orang baik-baik. Dia kata habis, yang Nabi sebut pergi minum air anjing pun boleh pahala. Ni aku pergi minum pada orang. Walaupun dia tak solat, mudah-mudahan satu hari dia solat. Itu jiwa orang yang NGO. Jiwa orang yang nak nak kebajikan. Dia tak fikir sekarang. Dia fikir ma'alat. Dia fikir masa depan. Boleh jadi orang ni satu hari dia insaf. Dia sedar daripada kealpaan dia, kelalaian dia dengan sebab kita bantu dia, boleh jadi dia akan pergi kepada kita. Alhamdulillah. Jadi, maka kita mengatakan NGO-NGO yang ada hari ini, sukarelawan-sukarelawan ini, biarlah sukarelawan yang berta'awun sama-sama kita, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sebab apa? Biarlah kita jadi pelengkap, lengkap melengkapi. Ada orang ni kerja dia masuk hutan. Bawa barang makanan. Ada orang ni kerja dia berdakwah. Ada orang ni kerja dia menyampaikan ilmu. Sebagaimana Imam Malik tadi. Jangan pula kita kata dia ni tak keluar.
Ana cerita ada seorang sahabat kita juga, dia mari, dia kata, "Ustaz, rugi Ustaz ni." Saya kata, "Apa rugi? Kenapa Ustaz tak keluar? Al-khuruj fisabilillah." Kata, "Keluar nak gimana?" Dia sebutlah negeri-negeri yang tertentu. Saya kata, saya keluar juga, bukan tak keluar. Kadang-kadang pergi 3 hari baru balik, 4 hari baru balik, pergi satu tempat. Nah, setiap kali kita pergi satu negeri, ceramah sampai 10, 12 ceramah dalam masa 3 hari, 4 kali sehari, menyampaikan ilmu. Oh, dia tak nak yang tu. Dia nak pergi tempat dia, di markah dia, baru jadi keluar. Saya kata ginilah, saya ni tak nak cakap banyak. Saya nak tuan buat mari setiap minggu seorang baru ahli masjid kita ni. Orang baru, jangan pergi panggil orang sama. Nak orang baru yang belum pernah jadi ahli masjid, biar dia datang ke masjid. Boleh tak boleh? Jadi kita kata, dia kata kalau macam tu payahlah. Habis biarlah awak pergi cari orang. Saya di masjid ni kerja menyampaikan ilmu kepada orang. Pergi cari orang awak mari sini. Saya nak sampaikan. Sebab itu para jemaah sekalian, kita kena letak di hadapan kita kerja-kerja NGO, kerja berkebajikan ini, iaitulah kerja yang pelbagai cara di mana saja negara yang kita ada. Alhamdulillah, ana di mana ada peluang dengan kemampuan yang kita ada, dengan kesihatan yang ada, kita akan bantu. Kita akan bertaawun dengan Syria, dengan apa saja NGO di Malaysia ni yang boleh kita bantu, kita bantu. Saya ada bantu juga beberapa kumpulan seperti membina satu pusat dakwah di Jepun, nama dia JDC, Japan Dakwah Center, di bawah sahabat kita Saudara Zul, Zulkarnain. Sekarang ni kita tengok setiap minggu ada je iklan di Facebook, ada orang akan bersyahadah di sini, di pusat kita ni. Kita kata nikmat besar apabila kita boleh mengeluarkan orang daripada zulumatiz zulmi wasyirki wal kufri ila ibadati rabbil ibad, kepada mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pergi kepada saudara kita di mana saja yang kelaparan, kita bagi makanan. Ada sahabat-sahabat kita pergi ke Kambodia contohnya, buka sana di sana Ma'had Imam Syafi'i, dengan bangunannya, dengan pendidikannya, dengan dakwahnya. Kita kata alhamdulillah, khususnya kita, masyarakat kita di Malaysia ni, walaupun taklah besar sangat, tak ramai sangat, tapi besar jasa-jasa kita. Ada yang pergi ke Afrika, di Afrika pun ada. Cuma persepsi orang Arab kepada kita lain macam. Bila kita minta, contohnya, aku nak buat masjid tempat aku ni, dia tengok, mana? Malaysia. Malaysia baladun raha, dia kata negeri yang aman, yang hebat, ada Al-Burjain, ada 2 menara kembar, takkanlah mari nak minta derma dengan aku lagi. Jadi negaramu pun senang. Kita kata betul juga ni. Kita hidup minta dengan orang. Dia kata aku nak pergi di sana tu. Tempat manusia tak ada makanan. Besar kepala lutut daripada kepala sendiri. Maknanya orang panggil susah sangat di sana, maka kita mengatakan itulah kerja-kerja dakwah yang perlu kita lakukan para jemaah sekalian. Jadi dalam ayat yang kita baca ini, ayat tadabbur ini menunjukkan bahawa at-ta'awun, kerjasama para sukarelawan, para pendakwah, para apa saja pun untuk membantu umat-umat Islam yang memerlukan, dan bukan Islam pun kita bantu, tidak jadi masalah. Kata Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dengar Qurtubi kata apa? Tafsir kepada ayat ini. Ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini, surah Al-Maidah ayat 2, dia kata huwa amrun li jami'il khalqi bit ta'awun. Ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kepada semua makhluk dia supaya bekerja sama untuk melakukan kebaikan dan bertakwa. Liyu'in ba'dukum ba'da. Setiap kita kena bantu tolong menolong dan memberi galakan untuk melakukan kebaikan dan beramal dengannya, juga mengajak manusia supaya meninggalkan perkara-perkara mungkar dan maksiat, perkara yang tidak baik, perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kerja kita. Sebab itu, ini masih lagi dalam kata-kata Qurtubi, karena itulah
Nabi SAW bersabda, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menolong, tunjuk cara supaya buat baik, seperti pahala dia seperti orang buat. Kita sekarang ni, kita tak ada duit tapi kita boleh ajak orang. Kita tak ada ilmu tapi kita boleh tunjuk jalan supaya orang mencari ilmu. Kita kata itu pun satu peranan yang besar. Kerana itu ahli-ahli fikir mengatakan kamu jangan tunggu alim baru nak ajak orang buat baik. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Oh, kenapa awak tak sedekah? Kenapa tak sedekah? Dia kata, nanti aku kaya aku sedekah. La, mana ada kaya aku sedekah? Sekarang kita sedekah sampai kita jadi kaya. Kita ajak orang buat benda baik sampai kita jadi baik. Cuma dalam masalah-masalah fiqh yang tersendiri, itu kita kena rujuk pada alim ulama kita. Jangan pandai-pandai. Kadang-kadang berapa banyak, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, kan min muridil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang nak benda baik tapi tak jumpa jalan. Itu bahaya. Akhir kali dia terjebak dengan kumpulan-kumpulan ajaran sesat, ajaran batiniah, macam-macam ajaran yang timbul hari ni. Sesat cara zaman dulu. Sesat cara baru ni macam-macam dia punya cara. Jadi kita tak boleh dalam perkara-perkara itu mesti kita rujuk kepada para alim ulama kita yang berilmu dalam bidang masing-masing. Alhamdulillah. Maka Nabi kata ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi wa qad qila, kata Qurtubi, dan juga telah dikatakan ad-dallu 'ala syarri kasani'ihi. Ini bukan hadis ni. Ini dia panggil huraian kepada hadis ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Ad-dalu 'ala syarri kasani'ihi. Orang yang menjadi penunjuk jalan, orang yang menjadi penganjur, pelopor, pengajak orang kepada benda jahat, kasanihi, orang itu juga seperti orang yang melakukan kejahatan. Na'udzubillah. Karena itu dalam sebuah hadis tentang ni, dalam buku Mekah ni saya cerita di sini tentang bahayanya melakukan ilhad di tanah haram. Ilhad ni mana buat benda jahat di tanah haram ini sangat berbahaya. Sebab kita di tanah halal pun dosa dah, tapi di tanah haram lagi dosa. Lagi berdosa. Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Hadis dalam Bukhari, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam abghadun nasi ila Allah salasatun. Manusia yang sangat dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla ada 3 kumpulan. Banyak lagi lah, cuma dalam hadis ni 3 Nabi sebut. Mulhidun fil haram. Orang yang ilhad buat benda jahat dalam tanah haram. Wa mubtaghim fil islami sunnatal jahiliyah. Ini kita bimbang hari ini. Orang yang nak hidupkan dalam negara Islam, dalam masyarakat Islam ni amalan jahiliyah. Contohnya kita kata amalan khurafat. Mandi sapar ke, apa benda ke, telah dihapuskan oleh para ulama. Kita mari pendakwah kemudian ni keluar video TikTok kata mandi sapar boleh. Kita kata para pendakwah tu buat kajian. Satu ajaran yang menyeleweng, yang pelik. Guru anak-anak muridnya ta'assub gila-gila, laki-laki perempuan bercium tangan tuan guru, ada yang cium kaki sebagainya. Dan macam-macam dia punya ajaran telah dihapuskan, tiba-tiba orang nak hidup balik. Kita kata hati-hati tuan-tuan. Siapa yang menghidupkan balik amalan jahiliah dalam Islam, ini orang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, orang yang cuba nak menumpahkan darah orang tanpa hak. Jadi ayat ini ad-dalu 'ala syarri kasanihi, maka disitulah kata Qurtubi wat ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebajikan dan takwa ini biwujuh, dengan beberapa cara. Fawajibun 'alal alim, menjadi kewajipan orang alim bantu manusia, tolong manusia dengan apa? Dengan memberi ilmu, kepahaman yang baik kepada mereka, mengajar mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita orang Malaysia ni mesti kenal kitab Mustika Hadis. Mustika Hadis ni saya namakan Kitab Malaysia.
Sebab apa nama kitab Malaysia? Sebab dia ditulis oleh ulama-ulama di Malaysia dan ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu. Bila nak ulang cetak, Perdana Menteri pada waktu itu akan tanda tangan. Dia kata di antara bantuan yang boleh diberi oleh para ulama kita ni, apa dia? Iaitu kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh ummah. Maknanya kita ni Malaysia mazhab Syafi'i. Tapi oleh kerana tak selesai masalah ni kecuali kena pergi kepada mazhab lain, kita tolong orang. Itu pun termasuk dalam memberi bantuan kepada orang. Contohnya tuan-tuan duduk di hari ni. Ada musim akhir-akhir Ramadan ni, sibuk kita dengan nak bayar zakat fitrah. Fiqh Syafi'i kata zakat fitrah kena bayar dengan makanan, food. Jadi kalau kita nak bayar, dulu orang tak ramai satu kampung, sekarang ni 3,000, 4,000 sebuah kampung. Jadi kalau bayar dengan beras, setiap orang bawa segantam beras seorang. Pergi rumah Pak Imam, jawabnya Pak Imam duduk atas beras lah dia. Kan? Beraya atas beras lah aku. Mana ada tempat lagi. Dan beras pun akan jadi rusak terlalu banyak. Maka diijtihadkan selesai masalah dengan cara bayar qimah, bayar harga. Itu pun penyelesaian. Baik. Wa yu'inuhumul ghaniyyu bimalihi. Orang kaya beri bantuan kepada orang susah dengan harta dia. Sekarang ni kita ada harta. Nak pergi Syria bawa makanan sana, tak pergi, kita takut je kena bom ke puak-puak ni. Nak pergi ke Yaman takut bom ke Houthi. Nak pergi tak beranilah, kita nak pergi takutlah ataupun memang tak ada kemampuan nak pergi ataupun keuzuran. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada kemampuan dari sudut keuangan. Bagi sahabat-sahabat kita yang buat kerja NGO ni yang kita percaya, kita yakin, kita bantu mereka. Nombor-nombor akaun yang tertera, kita bantu. Di mana saja kemampuan yang kita boleh beri, kita beri. Tapi dengan SOP lah. SOP Abu Anas kata tadi, apa dia? Jangan hanya dihantar keluar luar negara, tapi tidak ada dalam negeri sendiri, ataupun tidak ada kepada keluarga sendiri. Hati-hati itu. Saya nak bagi luar negara, beres. Saya mau sikit dulu, tanya khabar keluarga di kampung, macam mana? Makcik-makcik kita di kampung ni ada tak makanan-makanan buka puasa untuk hari raya, untuk kalau kata beres belaka, alhamdulillah anak-anak kita sihat walafiat, semua beres, kita pergilah tempat lain. Alhamdulillah dunia itu luas. Wasyuja' bisyaja'atihi fi sabilillah. Orang yang berani, dia buat keberanian dia untuk berjihad fi sabilillah. Sekarang ni jihad bil hujjah. Jadi sahabat-sahabat kita yang berani berhujjah, kita kata buatlah. Berdebatlah dengan puak-puak liberal, puak-puak LGBT, puak berapa saja yang kepening-peningan ini. Puak-puak batiniah, lawan, jangan tak lawan. Jadi kita kena buat setiap orang. Maka wa an yakunal muslimun mutazahirin kal yadil wahidah. Biarlah kita sama-sama kita ni seperti tangan yang satu bertaawun untuk memberi kebaikan kepada umat dan melarang umat ini daripada kemungkaran. Itulah kata di Al-Imam Al-Qurtubi dalam ayat ini. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah. Para jemaah sekalian, marilah kita ambil hadis Nabi SAW. Nabi kita bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Bandingan kita sama-sama orang mukmin ni dalam kasih sayang, dalam kasihan mengasihani, di dalam tolong menolong, dalam apa saja pun seperti jasad yang satu. Iza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Kita ni yang sakit kaki, yang menangisnya mata, yang mengaduhnya mulut, yang orang panggil yang tak selesanya muka, perkeruk dahi, sebab apa tu? Sakit kaki. Engkau sakit kaki, biar kakilah yang mengaduh, yang itu dia panggil. Kita sekarang ni kita tahu ada masyarakat Islam yang tak ada makanan di pendalaman kita hantar. Kita tahu ada masyarakat Islam yang susahan hasil daripada peperangan yang berlaku di negara mereka, di Syria, hantar.
Ada juga sahabat-sahabat kita di Yaman, hantar. Ada sahabat kita di Palestin, ada. Yakni biarlah kita di sini, mereka di sana, tapi hati kita satu dengan mereka. Kata orang duduk berjauhan tapi berdekatan. Yang kita bimbang ini duduk dekat tapi jauh. Ni yang kita bimbang ini, yang dekat jadi jauh tu yang kita takut. Duduk dekat tapi jauh. Apa yang jauhnya? Tak pergi mari anak beranak. Rumah kampung dekat-dekat aja. Bahkan dalam grup keluarga pun tak pernah bercampur, tapi duduk menyebarkan benda-benda yang karut. Kita kata jangan sekali-kali. Hadis ini rawahu al-Imam Muslim. Jadi memberi pertolongan kepada orang, kan, hendaklah kita sentiasa buat sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. Nabi kata man kana ma'hu fadlu zahrin faly'ud bihi ala man la zahra lahu. Waktu nak musafir, Nabi kata siapa dia ada kenderaan yang boleh tumpang orang lain, masukkan dia, bawa naik. Siapa dia ada makanan yang lebih untuk makanan, bagilah kepada kawan-kawan. Dan macam-macam lagi Nabi sebut di sini. Makanya dalam hadis-hadis ini dan ayat ini, para jemaah sekalian, yang kita boleh belajar, yang kita boleh ambil iktibar, yang kita boleh ambil pengajaran bahawa setiap orang yang mempunyai kelebihan, lebih apa saja, ilmu, harta, bahkan ada orang yang guna kedudukan dia. Saya ni nak tolong orang tak ada harta, tapi kita pandai buat kerja contohnya. Kita pandai tolong isi borang ke orang-orang miskin, tolong bawa hantar borang ini ke email pejabat zakat contohnya. Itu pun kerja. NGO patut kena ada juga ini, buka kaunter kaunter mengisi borang untuk orang-orang fakir miskin yang memerlukan bantuan. Sebab kadang-kadang dia orang ni tak minta sebab tak tahu saluran. Bukan semua orang reti belaka isi borang. Yang dia duk minta ni, hari-hari duduk minta di Facebook. Setiap kali kita live ada je duk minta letak akaun dia. Tu scammer tu, orang cerdik tu. Kalau mau cerdik macam ni punya otak, gunalah kecerdikan ni untuk mencari makan, cari rezeki. Dia cerdik dia tu untuk nak scammer orang. Kita kata jangan. Para jemaah sekalian, itu bukan cara kita dan bukan diajar. Maka Nabi SAW ajar setiap kata man kana lahu fadlu, man ma'hu fadlu. Siapa dia ada lebihan makanan, lebihan pakaian, lebihan apa saja, lebihan kenderaan, bagilah kepada kawan-kawan kita boleh menumpang. Kita mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, ruang-ruang kebajikan itu luas. Sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Malik tadi, innallaha qasamal amal kama qasamal arzaq. Allah Ta'ala bagikan amalan kita tu seperti dia bagi rezeki. Jadi NGO kita ni Masya Allah, pelbagai pintu yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala bagi peluang, maka kita mengatakan setiap orang tu ada lorong-lorong yang dia boleh buat. Jadi tuan-tuan, kita jangan memperlekehkan sama-sama kita. Jangan. Tapi tak boleh perlekeh, tapi boleh nasihat menasihati boleh. Nasihat menasihati boleh. Contohnya, bila over sangat ni, kempen kurban di luar negara. Kurban ni ibadat khas. Ibadat. Di mana kita berhari raya, kena ada korban di situ. Tapi kalau semua korban kita atas luar negara, mati satu syiar korban di tempat kita, ini juga satu benda yang perlu dimuhasabah. Sebab itulah bila orang tak tanya, orang ni saya nak hantar sini, tuan ada korban di tempat sendiri tak? Oh ada, saya buat ada. Ni tahun ni saya buat di kampung, isteri kita hantar ke luar negara contohnya. Boleh. Tahun depan kita isteri pula berkorban di kampung, kita tumpan-tumpan tolong sembelih, tolong potong-potong daging, tolong bakar, tolong makan. Yang kita punya hantar ke mana-mana di atas dunia, kita mengatakan itu satu benda yang baik. Artinya setiap benda mestilah berstrategi, setiap benda mestilah mempunyai perancangan yang rapi. Jadi ayat ini, ayat yang kita baca di akhir ayat surah Al-Maidah ayat 2 ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini satu ayat yang cukup menarik untuk sama-sama kita bertadabbur dalam membina jiwa sukarelawan. Sebab apa? Setiap orang itu semua nak kebajikan. Semua nak kebajikan. Bahkan, Masya Allah, ana bawa ikut pelajar-pelajar pergi ke tempat orang asli.
dakwah di pedalaman. Yang dekat-dekat lah. Budak-budak yang telah dilatih ni, adik-adik kita ni, anak-anak kita ni, Masya Allah dia salang dengan makcik tu. Walaupun dia tak pernah kenal, macam dia salang dengan pakcik mak saudara dia di kampung. Dengan penuh kemesraan, dengan penuh orang panggil tarhib. Kita kata Masya Allah, itulah pentingnya. Setiap orang itu dia akan suka buat dengan apa yang dia suka. Setiap orang dia akan buat apa yang dia suka. Maka kita mengatakan, kita kata setiap kita ni insya Allah, sebagaimana kita Imam Malik kata, setiap kita fi khairin, dalam kebajikan. Orang yang NGO pendidikan, NGO dakwah, NGO menentang ajaran-ajaran sesat, seperti NGO menentang puak-puak Batiniah, puak-puak New Age, puak liberal, geng LGBT ni, satu bagus. Tapi jangan masuk dalam NGO yang memfitnah orang. Kerja dia duduk rekod orang, duduk senarai orang, duduk hentam orang. Sekali bila orang throw balik dia, gelabah. Saya tak kata. Habis tak kata macam mana? Zaman kita hari ni zaman rakaman di sana sini. Sebelum keluar TikTok ni, kita sudah ada blog kan, ada website. Sekarang ni ada YouTube, ada macam-macam. Jadi kita nak, sebab itulah kata orang tua-tua nak bercakap tengok kiri kanan. Sekarang ni kita bercakap, kita seolah macam speaker depan kita, kita tak sedar. Tapi bila orang attack kita balik, baru kita menggelabah. Jadi itu jelah Ustaz Akram yang dapat kita kongsikan tentang tadabbur ayat 2 surah Al-Maidah. Mudah-mudahan menyuntik semangat sahabat-sahabat kita sukarelawan dalam semua NGO. Saya tak fokuslah kepada satu NGO, semua NGO kebajikan, dakwah, pertolongan cemas, bantuan makanan, bantuan kesihatan. Kita mengatakan, saya lah secara peribadi mengatakan jazakumullahu khairah. Allah Ta'ala lah balas kebaikan yang baik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga tidak lupa kepada sahabat kita di Tadabbur Center yang juga berjuang untuk menyampaikan ilmu tentang Al-Quran kepada masyarakat. Jazakumullahu khairah. Dan setakat itu dululah. Subhanakallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Abdul Basit atas perkongsian yang telah diberikan hampir sejam ya. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai penutup kita punya sesi pada tengah hari ini, saya tertarik untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat, bagaimana berbuat baik itu tak semestinya dengan kita perlu menunggu apa yang kita ada. Kadang-kadang mungkin kita melihat iklan-iklan ataupun kita kata tawaran-tawaran untuk menyumbang, untuk sponsor makanan, mungkin belum sampai kita punya kemampuan, tetapi tidak bererti kita tidak boleh nak membuat sumbangan. Kadang-kadang kita klik butang share, kita sebarluaskan kepada kita punya sahabat-sahabat, saudara mara kita, itu juga mampu membawa kita kepada kebaikan nanti insya-Allah. Jadi sebagai penutup, saya sekali lagi dengan rendah hati ingin memaklumkan bahawasanya Syria Care dengan kerjasama Tadabbur Center membuka peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara mara kita, para saudara sekalian untuk berkongsi rezeki bersama dengan saudara mara kita yang berada di Syria. Mudah-mudahan mereka yang terkesan dengan peperangan dapat menikmati Ramadan dengan sedikit ataupun kesenangan dan kegembiraan nanti insya-Allah. Jadi kita ada sediakan link ataupun maklumat akaun yang kita boleh membuat sumbangan di bawah tu, boleh lihat dekat kita punya pautan bawah tu insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan bolehlah membuat sumbangan, dan kalau tak nak buat sumbangan pun kita boleh kongsikan kepada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan kebaikan itu terus berjalan kepada kita nanti insya-Allah dan kepada saudara mara kita nanti. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Abdul Basit atas perkongsian. Mudah-mudahan ia mampu memberikan kita kefahaman yang sangat baik sepanjang Ramadan kita, dan kita pun dah memasuki fasa akhir, fasa di mana kita pucutan ataupun pusingan terakhir sebelum kita nak melabuhkan tirai Ramadan kita nanti insya-Allah. Mudah-mudahan biiznillah insya-Allah. Jadi saya
tangguhkan kita punya majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan salatul nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.